Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala kata yang menyentuh tentang satu kelebihan yang sangat besar tentang Masjidil Quba. Dalam banyak-banyak masjid atas dunia ini tidak ada satu masjid yang selain daripada 3 buah masjid yang besar. Antaranya Masjidil Quba, ada 4 buah masjid yang besar. Antaranya Masjidil Quba. Allah Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya tentang kelebihan-kelebihan sangat besar dalam Masjidil Quba. Bahkan Nabi kita SAW sendiri, Nabi kita bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjidil Quba fasalla fihi salah kana lahu ka'ajri umratin aw kama qala. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kita ni tak ada rumah lah di Madinah ni, kita ada hotel. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 3 rakaat di Masjidil Quba, fasalla fihi salah kana lahu ka'ajri umratin, maka dia mendapat pahala seumpama pahala mengerjakan umrah. Itulah besarnya kelebihan kita bersolat di Masjid Quba. Tidak ada seorang pun yang akan datang ke kota Madinah Al-Munawwarah melainkan dia kena melengkapi beberapa perkara, beberapa tempat kena pergi selain daripada pergi ke Masjid Nabawi. Antaranya kita datang ke Madinah ini, selain daripada kita bersolat di Masjid Nabawi Syarif, kita kena juga hadir ke Masjid Quba dan juga menziarahi perkuburan syuhada Uhud. Itu syarat ulama kata diterima amal ibadah yang kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Contohlah kalau kita berada di Pulau Pinang tu, tempat-tempat yang kalau orang kata tak pergi tu kita tak sah lah. Berada di Pening, antaranya Jambatan Pening, antaranya Kopta, contoh Padang Kota. Kita pergi ke Melaka, ada Menara Tamin Sari, contohlah kan. Pergi ke Muar, kena dia punya apa tu, Mi Bandung. Itu saya makan kat Mono punya sedap, kat Muar tu. Dan lain-lain tempat. Begitu jugalah dia tuan-tuan sekalian, kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah maknanya yang bercahaya-cahaya. Walaupun kita tengok rumah dia kiri kanan dengan berdebunya, tuan-tuan sekalian, itu pada pandangan zahir mata kita sahaja. Yang sebenarnya Al-Munawwarah, cahaya yang datang daripada Nabi kita SAW. Kota Madinah Al-Munawwarah ini, kota yang Nabi kita sabdakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah adalah kota yang paling baik sekali untuk umat Islam kalaulah kamu mengetahui tentang kelebihan dan kebesaran kota Madinah Al-Munawwarah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Nabi kita SAW adalah Sayyidul Alamin wa Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk, penghulu sekalian makhluk dan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Nabi kita ni sebaik-baik ciptaan Allah, Allah Ta'ala meletakkan Nabi kita di sebaik-baik tempat dalam dunia. Nabi kita SAW, ketika mana baginda masih kecil, baginda berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi kita berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama yang diasaskan dalam Islam. Masjid yang pertama diasaskan dalam Islam, yang dibina dalam Islam adalah Masjid Quba. Manakala rumah ibadah, tempat orang melaksanakan ibadah, tetapi belum lagi dinamakan masjid, yang mula-mula sekali dibina oleh umat Islam, yang mula sekali dibina oleh manusia adalah Nabi Allah Ibrahim AS membina Kaabah Al-Musharrafah. Dibinanya Kaabah Al-Musharrafah itu oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Walaupun nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan sekalian, bukanlah Nabi Ibrahim sebenarnya yang membina Kaabah. Yang membina Kaabah adalah malaikat, kemudian diikuti oleh para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim ni hanya membina semula sahaja. Setelah mana berlaku keruntuhan Kaabah, Kaabah runtuh secara total pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Ketika mana berlaku banjir yang besar menenggelamkan Kaabah, kemudian Nabi Allah Nuh AS bertawaf di keliling Kaabah di atas bahteranya 7 pusingan keliling. Begitulah yang disebut dengan dalam kitab Al-Akhbar Al-Makkah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini, tuan-tuan. Kita lihatlah tempat-tempat yang berada di keliling kita. Walaupun mungkin tak secantik dengan masjid, tak secantik dengan rumah kita, tak secantik dengan tempat-tempat lain yang ada di tempat kita, tetapi inilah dia bumi
yang Allah Ta'ala telah pilih sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kita sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Masjidil Quba. Nabi kita SAW berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi kita, ada setengah pendapat mengatakan Nabi kita berhijrah pada bulan Safar, lepas Safar bulan Rabiul Awal. Ada yang pendapat yang lain mengatakan Nabi kita berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Dan ada setengah pendapat yang kuat mengatakan Nabi kita tiba di Quba, tiba di sekitar kawasan Quba pada 12 Rabiul Awal. Ketika mana Nabi kita tiba di kawasan Quba, tuan-tuan dan sekalian, pada masa itu belum lagi ada Masjid Quba. Nabi kita lah yang membina Masjidil Quba. Ada 4 buah masjid yang dibina oleh para Nabi dalam sejarah Islam, yang dibina oleh tangan-tangan para Nabi sendiri, tuan-tuan dan sekalian. Yang pertamanya Masjidil Haram, dibina oleh Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam membina Kaabah Al-Musharrafah, setelah mana para malaikat membina runtuh, kemudian Nabi Allah Adam bina semula. Dan Kaabah Al-Musharrafah juga dibina oleh Nabi Allah Syekh, cucu cicit Nabi Allah Adam AS. Dan kemudian dibina semula oleh Nabi Allah Ibrahim. Inilah dia Kaabah Al-Musharrafah dibina oleh tangan-tangan para Nabi. Yang kedua Masjidin Nabawi Al-Syarif, yang kita sembahyang di dalamnya, yang dibina oleh Nabi kita SAW. Yang seterusnya yang ketiga Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dibina oleh Nabi Allah, siapa? Nabi Allah Daud AS. Nabi Allah Daud membina Masjidil Aqsa, dibantu oleh anaknya. Siapa anak Nabi Daud? Anak Nabi Daud ni famous juga, Nabi Allah Sulaiman AS. Sulaiman bin Daud. Dan yang keempatnya Masjidil Quba, dibina oleh Nabi kita SAW. Sehingga Nabi kita menyatakan dalam satu hadis, barang siapa yang bersolat di keempat-empat buah masjid ini, ataupun salah satu daripada 4 buah masjid ini, diampunkan segala dosa-dosanya. Kita Masjidil Haram kita tak heran, pasal dia Masjidil Haram. Kalau Masjidil Aqsa kita tak heran, tapi Masjidil Quba termasuk dalam antara hadis Nabi kita SAW menyatakan, siapa-siapa yang solat di Masjid Quba diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Nabi kita SAW berada di kota Madinah Al-Munawwarah sehinggalah baginda wafat. Nabi kita ni tuan-tuan orang Mekah. Nabi kita orang Mekah, ayahnya walaupun asal di Madinah, tetapi datuk nenek moyangnya semua daripada Bani Hashim. Bani Hashim ini asalnya orang Mekah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik, sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemuliaan nasab baginda Nabi kita SAW. Nabi kita SAW yang menjadi kekasih Tuhan kita, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segenap makhluk untuk menjadi kekasihnya. Sebab itulah ada setengah syair yang mengatakan wa ahsanu min macam mana dia kata? Wa ahsanu ma lam taraqattu aini wa ajmalu. Saya tak ingat syair. Syair Arab tu, dia kata Nabi kita SAW, amboi betapa indahnya Nabi kita SAW diciptakan, dan begitu indahnya, begitu cantiknya hal penciptaan Nabi kita SAW, sehinggalah seolah-olah Nabi kita ni diciptakan kama tasya'u, bagaimana yang Nabi kita nak. Tu kerana tidak ada sifat celah sedikit pun pada Nabi kita, tidak ada sifat kekurangan sedikit pun pada Nabi kita. Segala yang ada pada Nabi kita SAW semuanya sempurna. Semuanya seolah-olah Nabi kita diciptakan bagaimana yang baginda mahukan. Itulah kemuliaan baginda Nabi kita SAW. Mekah payah kalau kita duduk kawasan masjid, hotel keliling masjid. Kalau kita hotel jauh, baru kita akan jumpa orang-orang yang asal, yang keturunan dia keturunan sahabat-sahabat Nabi, orang asal. Dan kalau tuan-tuan nak jumpa orang macam ni, datanglah ke Masjid Quba pada waktu malam. Pada waktu malam, tuan-tuan akan tengok orang tua-tua, orang makcik-makcik, orang dia pakai niqab, orang tua-tua tu dia berjalan, dia duduk, dia berniaga, kadang dia potong kayu suri. Itu orang asal penduduk Madinah Al-Munawwarah.
lahir Madinah, mak ayah mereka pun lahir Madinah, datuk nenek moyang mereka orang Madinah. Itulah kata Nabi kita ni sangat sayangkan orang-orang Ansar, sehingga Nabi kita mendoakan Allahumma ighfir lil Ansar wa li abna'il Ansar wa li abna'il Ansar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang Ansar dan ampunkanlah dosa-dosa anak cucu cicit orang-orang Ansar. Kerana apa? Nabi kita begitu sangat sayang kepada orang-orang Ansar. Sampai tuan-tuan tengok dalam sirah, Nabi kita balik daripada sebuah peperangan perang Hunain yang berlaku dekat dengan Taif. Pada masa itu peperangan Hunain itu kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dengan Nabi kita daripada Mekah, mereka turut berlawan. Golongan Ansar dan Muhajirin bergabung bersama dengan tentera Nabi kita melawan kufar. Bila tentera Islam menang, mereka mendapat sebahagian daripada ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang tu Nabi kita bagi tahu apa dekat Ansar, wahai Ansar, kamu jangan ambil. Harta rampasan perang kita ini beri semua kepada Muhajirin. Tiba-tiba bila kata macam tu, ada orang Ansar yang duduk di Madinah ni yang ikut serta peperangan ini. Saya nak cerita poinnya, Nabi kita sayang pada Ansar. Tiba-tiba ada tak puas hati, macam mana ni wahai Rasulullah, kami perang sekali, tapi harta rampasan kamu bagi pada Muhajirin saja, orang Mekah. Kenapa tak bagi pada kami? Kami ni mati, kami kehilangan kawan-kawan, kehilangan mak ayah, kehilangan, berperang, berparut, keluar darah, tapi tiba-tiba kamu bagi kepada Muhajirin. Nabi kita bila dengar ada orang Ansar mengungkit-ngungkit kata kat Nabi macam tu, Nabi kita keluarkan satu ayat yang mengguris seluruh golongan Ansar, sehingga mereka ni tuan-tuan sekalian, Allah, Nabi kita berakamkan dalam hadis, Nabi kita bagi tahu dalam satu mafhumnya, Nabi kita bagi tahu, wahai Ansar, tak cukup lagi kah kamu nak harta? Tak cukup lagi kah kamu ada aku dalam kalangan kamu? Aku ni tinggal di Madinah bersama dengan kamu. Apakah lagi hadiah yang lebih besar daripada aku? Apakah lagi kamu mau harta ataupun kamu mau aku? Orang-orang Muhajirin mereka meninggalkan kota Mekah tanpa bawa sekupang pun, tanpa bawa sekelen pun. Tiba-tiba mari datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, tidak ada harta. Kamu bersama dengan aku di kota Madinah, adakah kamu mau harta lagi setelah mana kamu dapatkan aku? Nabi kita kata macam tu, ya Allah, menangis semua golongan Ansar. Nabi kita tambah lagi ayat. Tu bisa juga. Nabi kita tambah lagi ayat. Nabi kita kata, kamu tak ingat kau wahai Ansar? Pasal golongan Ansar ungkit kat Nabi, Nabi kita ungkit semula. Wahai Ansar, kamu tak ingatkah dulu kamu ni Aus dan Khazraj, kamu ni berperang, kamu mengutuk sama-sama keluarga. Akulah yang datang membawa cahaya sehingga menjadikan kamu persaudaraan. Kamu bergaduh, aku satukan. Kamu yang miskin, aku buat supaya jadi kaya kan. Kamu tak ingatkah? Nabi kita ungkit sampai macam tu, menangis semua golongan Ansar. Sampai minta maaf dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni orang yang adil. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kecerdikan Nabi kita. Mungkin tuan-tuan tak bisa dengar cerita ni. Saya baca dalam kitab. Apa yang saya cerita kepada tuan-tuan ni semua dalam kitab. Saya tak ambil internet, sikit pun saya tak ambil internet. Dari tuan-tuan sekalian, Nabi kita ni kecerdikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita datang ke Masjid Quba, Nabi kita bina Masjid Quba. Masjid Quba itu Nabi kita bina dalam tanah kawasan Khazraj. Dalam kawasan Aus. Nabi kita nak bagi adilnya supaya Nabawi yang kita sembahyang hari ini, Nabi kita bina pula Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibina dalam kawasan tanah Khazraj. Nampak adil Nabi kita. Satu. Yang kedua, Nabi kita pesan, Nabi kita bagi tahu, Nabi kita memberi jaminan, siapa-siapa yang bersolat di Masjid Quba akan mendapat pahala umrah. Juga Nabi kita nak bagi adilnya dari segi fadilat dan ganjaran, supaya golongan Khazraj tak terasa hati. Juga di tempat Khazraj, siapa-siapa yang solat di Masjid Nabawi akan dapat pahala 1 kali sembahyang 1000 kali ganjar, 1000 kali pahala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dari segi pahala ganjaran pun Nabi kita nak bagi adil. 2. Yang ketiga, Nabi kita tuan-tuan sekalian, di dalam Masjid Nabawi dan di luar Masjid Quba ada satu telaga. Di Masjid Quba ada telaga, nama dia Telaga Khatam. Khatam bahasa Arab, bahasa Melayu cincin, ataupun Aris. Aris ni nama orang lama. Khatam pun dia, Aris pun dia. Dua nama tapi satu telaga. Telaga tu sekarang kita cuma boleh tengok kesan sahaja. Dia telah pun tutup. Sikit lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian,
Nabi kita SAW di telaga dekat Masjid Quba, Nabi kita ludah, Nabi kita mandi, Nabi kita ambil wuduk. Masjid Quba itu telaga kepunyaan Aus. Nabi kita nak bagi adil supaya Khadraj tak ungkit, nak bagi bersatu. Juga di kawasan, dalam kawasan Masjid Nabawi yang sekarang ada telaga, nama dia telaga Haq. Siapa yang semalam yang bersama dengan saya masuk dalam masjid, sebahagian orang lelaki, saya tunjuk angkat kapet. Semalam kita dalam kawasan Masjid Nabawi, kita ada angkat kapet. Katakan kita ada angkat kapet. Kapet itu kita boleh tengok kawasan telaga. Bukan telaga lagi dah, dia cuma ada mozaik. Mozaik Masjid Nabawi itu lain daripada lain, dia buat bentuk bulat. Menandakan situ pernah ada telaga. Situ juga Nabi kita ambil wuduk, mandi dan sembahyang. Dari segi mandi, ludah, ambil wuduk pun Nabi kita nak bagi adil antara Aus dan Khadraj. Itulah Allah Ta'ala kata wa'tasimu bihablillahi jami'a, kamu berpeganglah dengan agama Allah, jangan berpecah, wala tafarraqu, jangan berpecah. Nabi kita SAW menyatukan umat Islam. Tengok tuan-tuan, kita sampai di kawasan Uhud. Kita ni tuan-tuan sekalian, kita berada di kawasan Uhud. Apabila kita berada di kawasan Uhud, bukan sekadar kita nak mengambil gambar, tapi kita hendaklah mengambil ibrah. Apa yang kita bawa pulang apabila kita menziarahi Bukit Uhud. Bukan sekadar gambar cantik dalam handphone, tak ada. Handphone tu paling kurang setahun saja kita tengok, lepas tu lupa lah. Tak ada lah, hilang lah, gambar terdelete. Tapi ibrah yang paling besar sekali, tentang pengajaran yang paling besar sekali yang perlu kita ambil untuk kita bawa pulang apabila kita menziarahi Uhud ini, yang pertamanya memperjuangkan Islam. Bagaimana Nabi kita memperjuangkan Islam? Di sinilah Bukit Uhud ni tuan-tuan sekalian, kalau dia boleh bercakap, dia akan cerita kepada kita, mati semua orang. Kita akan menangis air mata darah bagaimana dia ceritakan kalau Bukit Uhud boleh bercakap. Bukit Uhud hanyalah Bukit Uhud sahaja tuan-tuan sekalian yang sekarang ni menjadi saksi hidup berlakunya peperangan Uhud. Sahabat-sahabat Nabi semua dah meninggal, dah wafat. Bukit Uhud tu hidup, pokok-pokok di Bukit Uhud tu hidup, batu-batu di Bukit Uhud ni hidup. Apa dalil Bukit Uhudnya hidup? Apa dalil Bukit Uhud hidup? Nabi kita satu hari, Nabi kita Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mereka naik di atas Bukit Uhud. Nabi kita berjalan naik di kaki Bukit Uhud. Tiba-tiba Bukit Uhud ni bergegar. Nabi kita kata, wahai Uhud, jangan kau bergegar. Diam kau wahai Uhud, jangan kau bergegar. Kenapa kau bergegar? Uhud bagi tahu, aku suka Nabi kita. Nabi pijak di atas belakang dia. Bukit Uhud ni hidup tuan-tuan. Dia saksi hidup berlakunya peperangan Uhud. Di dalam peperangan Uhud ni tuan-tuan sekalian, Nabi kita patah gigi gerham. Topeng besi Nabi kita dilemparkan batu bertalu-talu sampai tercabut topeng besi Nabi kita masuk ke dalam pipi sebelah kanan Nabi kita SAW. Untuk apa ini semua? Memperjuangkan Islam, menaikkan Islam. Tiba-tiba agama Islam bila sampai ke tempat kita, orang Melayu sendiri, orang Islam sendiri tak mau pada agama Islam, mengkhianati kepada perjuangan Nabi kita SAW. Tuan-tuan, kita sampai di Uhud. Yang kami kata Rasulullah, kami sayang kepada dia dan dia pun sayang kepada kami. Nabi kita beritahu, wanuhibbu, kami pun sayang kepada dia. Kita pun nak ambil tafa'ul. Nabi kita cakap macam tu. Jom kita cakap, ya Uhud, nuhibbu, wahai Uhud, kami pun sayang kepada kamu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Perang Badar berlaku pada 1 Hijriah. Perang Uhud berlaku pada 3 Hijriah. Perang Khandaq, Perang Parit berlaku pada 5 Hijriah. Perang Parit pun dia, Perang Khandaq, Perang Ahzab pun dia. Dua nama tapi yang sama, perang yang sama. Faktor saya ringkaskan pasal mungkin tuan-tuan nak tengok bagi kapal kan nak tengok sana sini. Tuan-tuan, faktor utama berlakunya Perang Uhud kerana kekalahan kekalahan puak musyrikin Quraisy dalam Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 1 Hijriah. Pertama, kerana mereka kalah nak balas dendam semula. Yang kedua, kerana tokoh-tokoh besar musyrikin Quraisy mereka mati dalam Perang Badar. Antara tokoh besar yang mati dalam Perang Badar adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah yang abang dia bunuh, abang dia pula balas dendam dalam Perang Uhud. Nama abang dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf nak bunuh Nabi kita atas kematian adik dia dalam Perang Badar, Umayyah bin Khalaf. Betul biasa dengar bila bin Rabah kena seksa, tak patut tak kuat. Yang seksa dia Umayyah bin Khalaf. Yang kedua, tokoh yang besar dalam kalangan musyrikin Quraisy yang mati dalam Perang Badar, nama dia Amr ibn Hisham. Kita mungkin tak biasa dengar Amr ibn Hisham. Nama glamour dia Abu Jahal. Abu Jahal mati dibunuh dalam Perang Badar. Dia nak balas dendam atas kematian Abu Jahal dalam Perang Badar. Nama dia Abu Sufyan. Mereka ni kena adik-beradik, lebih kurang dalam saudara sepapat sepupu macam tu lah.
Abu Sufyan ni tuan-tuan sekalian, dia menjadi komander perang bagi tentera kufar. Mereka datang daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Saya boleh cerita kepada tuan-tuan sekalian 3 hingga 4 jam tentang Uhud. Tapi masa tak sempat. Tuan-tuan kena masuk kita buat kelas lain kerana nak detail sedikit. Tuan-tuan Rahman dirahmati Allah sekalian, yang jadi komander perang dalam peperangan Badar, peperangan Uhud bagi tentera musyrikin Quraisy adalah Abu Sufyan, dibantu dengan Ubay bin Khalaf. Nabi kita SAW menyertai lebih kurang 22 peperangan. 22 peperangan. Nabi kita perang sana sini. Nabi kita cuma pernah putus seorang saja. Dalam perang apa? Perang Uhud. Siapa dia? Ubay bin Khalaf. Ketika mana Ubay bin Khalaf nak melawan Nabi kita SAW, dia berjaya menembusi pasukan defender Nabi kita SAW dan naik kuda, dia pacu kuda. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia cabar, mana Muhammad? Sambil dia bawa pedang dan tombak di tangan dia, di atas kuda. Mana Muhammad, aku nak bunuh dia. Kalau betul dia seorang Nabi, dia pemberani, mari lawan dengan aku. Duel, seorang sama seorang. Jangan bawa geng. Nabi kita sahut cabaran. Kamu turun daripada kuda, Nabi kita kata. Dia tak mau. Pengecut, tak mau. Nak lawan atas kuda. Nabi kita duduk bawah kuda. Tiba-tiba masa dia nak turun daripada kuda, dia seorang pembesar, orang yang hebat, komander perang. Komander perang ni takkanlah baru 2-3 kali nak masuk peperangan baru dah nak jadi penang perang. Tentu dia orang yang profesional. Takdir Allah masa dia nak turun daripada kuda, tiba-tiba Allah jadikan dia tergelincir. Masa dia nak jatuh daripada kuda itulah Nabi kita cepat-cepat ambil tombak dan tikam tembus di tekuk dia, leher dia. Tapi dia tak mati di situ. Dia mati ketika mana dia pacu. Dia sempat keluar kan, dia naik atas kuda, dia pacu kuda balik sebelum ke Mekah. Dia mati ketika on the way nak pergi Mekah. Tuan-tuan sekalian, di sini ada beberapa tempat yang istimewa. Yang pertamanya, ini adalah kubur Mashhad. Kubur 70 orang sahabat Nabi yang meninggal, yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Yang kedua, kita tengok ada masjid. Masjid, nama dia Masjid Syuhada. Masjid Syuhada itu adalah tapak asal kubur. Tapak asal kubur. Kubur asalnya bukan di sini. Kita tengok oleh kerana berlaku banjir yang besar 300-400 tahun dulu, timbul semula mayat-mayat, jasad-jasad, jenazah-jenazah yang telah meninggal dunia 1000 tahun lebih. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata, kata Allah Taala Quranul Karim. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid itu mati, bal ahya, tapi mereka itu hidup inda rabbihim, sisi Allah Taala, wa hum yurzaqun, mereka itu dapat rezeki daripada Allah dalam kubur mereka. Tuan-tuan, ini belakang kita ni bukit Pemanah. Ramai orang sangka ini bukit Uhud, bukan bukit Uhud, tapi bukit Pemanah. Jabal Rumat dalam bahasa Arab, bahasa Ayub Pemanah. Ketika mana berlakunya peperangan Uhud, tentera muslimin asal-asalnya 700 orang. Ini apa 700 melawan 3,000 orang. Asal-asalnya 700 melawan 3,000 orang. Asalnya 1,000 melawan 3,000. 1,000 orang tentera muslimin melawan 3,000 orang. Tiba-tiba pada akhir-akhir masa kita dan para sahabat yang lain on the way daripada camp di Masjid Nabawi lah, tempat operasi. Ketika mana mereka on the way nak datang, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang sahabat Nabi tapi dia kepala munafik, dia ada ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, nak jadi munafik, orang yang nak jadi munafik ini jangan jadi munafik di Mekah. Kerana umat Islam ditindas di Mekah. Siapa jadi munafik di Mekah rugi. Nak jadi munafik, kenalah jadi munafik di tempat yang Islam kuat. Masuk balik kerajaan, tutup saja cek sana cek sini. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia berjaya hasut. Separuh daripada tentera muslimin. Asal 1,000 orang, dari 700 orang melawan 3,000 tentera Abu Sufyan. Tuan-tuan, walaupun Abu Sufyan ni kepala perang, kita tak boleh caci dia kerana akhirnya dia masuk Islam. Dia pula jadi bapa mertua Nabi kita. Khalid bin Al-Walid, masa perang Uhud dia belum lagi masuk Islam. Dia kepala perang, komander perang juga. Dia bawa 200 orang tentera berkuda. Kita tak boleh katakan dia, akhirnya dia masuk Islam. Begitu juga Hindun binti Utbah, yang antara yang syahid dalam peperangan Uhud ini adalah bapa saudara Nabi kita, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kuburnya ada di sini. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni adik-beradik dengan ayah Nabi kita, bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maknanya bapa saudara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Hamzah tu Sayyidina Hamzah mati macam mana? Dia dipanah, ditombak dengan Wahsy.
tembus. Kemudian dia berjaya tombak semula Wahsy, tapi Wahsy tak mati. Apabila matinya Hamzah, syahidnya Sayyidina Hamzah, dia datang seorang perempuan ni, dia merobek hati Hamzah, dia masukkan jantung Hamzah dalam mulut dia dan dia ludah balik dan dia buat Z, dia buat Zoro kepada Sayyidina Hamzah, nak menghinakan jasad Sayyidina Hamzah. Siapa dia buat? Hindun binti Utbah. Nabi kita memang benci kepada dia, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam, tapi sampai ke meninggal Nabi kita tak mau tengok muka dia. Punya Nabi kita tak suka pada dia. Tuan-tuan, saya ringkas cerita panjang, saya ringkas cerita. Inilah dia tapak berlakunya peperangan Uhud. Pada masa itu kamp Nabi kita berada di kawasan kuburan inilah. Dan tentera musyrikin Quraisy datang daripada arah sana, daripada arah kota Mekah Al-Mukarramah. Sebelum saya lupa, tuan-tuan sekalian, kita tengok ada satu bukit sana. Sudah ada kalau bagi titik dajjal. Jabal Habsy. Kita mungkin tengok viral sebagainya. Bukit Dajjal itu dah dia. Jabal Habsy, Bukit Dajjal cuma Allah Alam kita tak tahu. Itu adalah Nabi kita memang kata Dajjal ada sebuah bukit. Semua ulama beritahu kita. Teman-teman dirahmati Allah sekalian, apabila datangnya pasukan pemanah, mereka memanah. Panah itu datang ke arah Nabi kita dan para sahabat ibarat hujan. Para sahabat membentengi Nabi kita. Para sahabat melindungi Nabi kita. Bukan Nabi kita berlindung belakang sahabat. Beza. Nabi kita tidak pengecut. Bukan Nabi kita tengok anak panah berlindung. Bukan. Nabi kita lah orang yang paling kuat sekali iman dalam kalangan manusia seluruh dunia. Tapi para sahabat oleh kerana cinta dan sayang mereka kepada Nabi kita SAW, mereka melindungi Nabi kita SAW. Akhirnya gugur satu saf. Kena anak panah, gugur satu saf. Mereka membentengi Nabi kita dengan tubuh mereka sendiri. Tuan-tuan, akhirnya terpaksa berundur ke belakang. Sebelum itu Nabi kita SAW meletakkan 50 orang pemanah di atas Jabal Rumat. Ini bukit pemanah. Nabi kita letakkan 50 orang pemanah yang mana diketuai oleh Sayyidina Abdullah ibn Jubair. Bukan Zubair. Abdullah bin Zubair itu orang lain. Abdullah bin Jubair. Diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Berapa orang? 50 orang pemanah, 50 nafar. 50 orang pemanah. Nabi kita pesan wala tabrahu makanakum hatta walibna aw ghalabna. Kamu stay di sini atas bukit pemanah ni, jangan kamu berganjak walaupun sedikit hatta walibna aw ghalabna. Sehinggalah kita dikalah ataupun mereka dikalahkan. Kita menang ataupun mereka menang. Jangan berganjak. Tetapi tuan-tuan sekalian, apabila berlakunya bertali arus serangan demi serangan, ringkaskan cerita umat Islam berjaya untuk membunuh tentera-tentera pemanah yang ada di sekitar kawasan ini, tentera-tentera pemanah musyrikin, dan mereka berjaya mendapatkan harta rampasan perang. Apa dia bentuk-bentuk harta rampasan perang? Tuan-tuan, kita mungkin tak faham apa dia harta, tiba-tiba bawa harta pula. Sebenarnya orang musyrikin Quraisy ni mereka nak menghinakan Nabi kita, mereka nak hina para sahabat yang ada yang menyertai perangan Uhud ini. Mereka bawa harta-harta umat Islam yang ada di kota Mekah. Nak kata kami perang dengan kamu dengan harta yang umat Islam kamu sendiri. Dia bawa duit, dia bawa emas, dia bawa apa, letak dalam baju besi dia. Untuk nak lawan dengan Nabi kita SAW. Nak bagi hina. Itu cara kaedah mereka nak bagi hina umat Islam. Kami perang dengan harta yang kamu nak kami, umat Islam kamu sendiri yang ada di kota Mekah. Kan sebab muhajirin kan mereka tinggal. Mana ada orang bawa rumah, bawa geran tanah. Tinggal terus. Jadi dirampas oleh musyrikin Quraisy. Saya ringkas cerita. Kemudian apabila umat Islam yang ada di atas bukit tengok keadaan semasa tu dah okey, dah reda. Abu Sufyan kata kita berundur sekejap. Rupanya bukan berundur terus. Mereka berundur sebagai satu strategi untuk nak balas pula second round kepada Nabi kita SAW. Nabi kita pesan jangan turun. Tiba-tiba mereka turun dan mereka ambil harta rampasan perang. Di sini saya nak buat satu perkara. Saya nak bagi tahu satu perkara yang mungkin jarang orang sentuh. Jangan kita mengata para sahabat. Ada ustaz mengajar kata, ada setengah ustaz-ustaz di masjid saya dengar mengajar, tuan-tuan, kita umat Islam ni kalah perang Uhud sebab mereka ni tak dengar cakap Nabi. Oh, sedap. Bukan macam tu. Siapa yang lebih kenal Nabi? Kita ke sahabat? Kita ke yang berada berperang Uhud ataupun para sahabat? Tuan-tuan, orang yang masuk perang Uhud ni Nabi kita pilih. Bukan kata jom, isi borang lulus. Tak. Nabi kita pilih. Bahkan ada dalam kalangan mereka yang menyertai perang Badar juga, yang pernah perang Badar masuk perang Uhud. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, siapa yang lebih kenal Nabi kita selain daripada para sahabat? Habis itu yang mereka tak dengar cakap Nabi, kita sebut Allahu A'lam. Kerana sahabat ini menjadi penyambung jambatan antara kita dengan Nabi kita SAW. Satu lagi, Nabi kita bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihin tadai itu. Sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Mana-mana satu kami ikut, semuanya betul. Termasuklah sahabat-sahabat yang kita sangka mereka tak dengar cakap Nabi. Kita tak tahu situasi semasa pada masa itu. Tapi nak jadi asbabnya umat Islam tidak mencapai kemenangan secara kita kata adat peperangan. Dalam kitab Hasyiah Bajuri, dalam kitab Hasyiah Bajuri, tuan-tuan, dia kata haram kita sebut Nabi kalah perang. Hingga boleh murtad, wal'iyadzubillah.
Nabi kalah kau. Jangan sebut macam tu. Tidak boleh. Dalam Hasyiah Bajuri kata-kata Hasyiah Bajuri Syekh Ibrahim Bajuri, sebesar-besar ulama di Mesir. Tuan-tuan sekalian, saya ringkas cerita. Akhirnya mereka turun. Tiba-tiba, akhir sikit lagi, tiba-tiba mereka sangkakan sahabat-sahabat yang turun ini hingga 7 orang saja atas bukit, termasuk Abdullah bin Jubair ketua. Tiba-tiba mereka sangkakan pada masa itu dah mencapai kemenangan, hampir mencapai kemenangan. Rupa-rupanya hero tak keluar lagi. Hero musyrikin. Abu Sufyan ada yang dah sakit, cedera. 25 Ubay bin Khalaf pun dah mati dibunuh. Rupa-rupanya hero tak keluar lagi. Siapa dia? Khalid ibn Al-Walid. Khalid Al-Walid dia standby di satu tempat daripada sini, 20 km daripada bukit ni tuan-tuan. 20 km daripada sini. Dia ada satu tempat. Kenapa dia letak jauh? Supaya tak nampak. Orang di atas bukit tak nampak. Dia standby belakang pokok dengan 200 orang tentera dia. Dia standby. Apabila dia tengok pasukan pemanah ramai yang dah turun, tuan-tuan, tiba-tiba dia menyerbu daripada arah sana. Sebelum tu dia pusing satu bukit Uhud. Dia pusing satu bukit Uhud tu, tak tahu lah. Kita tak boleh bayang, tak boleh nak faham macam mana kepala perang dia fikir macam mana. Sebab kita bukan ahli pun. Dia pusing apa dia tadi tak tahulah. Ada yang kata dia mencari mungkin pasukan Nabi kita sorokkan nak buat gerila ke, takut ada tentera backup ke, dia selit dulu. Tuan-tuan, tempat yang Khalid bin Al-Walid dia menyorok tu, kawan saya pernah test, dia beritahu saya, dia naik kereta polis. Tempat tu kereta polis pecut 20 minit sampai sini. 15 hingga 20 minit sampai sini naik kereta polis Arab, bukan polis kita. Polis Arab sampai 15 hingga 20 minit. Dalam sirah mengatakan Khalid Al-Walid pecut kuda dia 10 minit. Lagi laju daripada kereta polis. Sampai sini. Kemudian habis dibunuhlah para sahabat sini. Akhirnya Nabi kita terpaksa bunuh belakang dan Nabi kita, dan pada masa itu Nabi kita dilimpas dengan pedang dan Nabi kita terjatuh dalam satu lubang sehingga para sahabat semua menyangkakan Nabi kita telah pun wafat. Dan Nabi kita dibaling dengan batu, dibaling batu bertalu-talu hingga topeng besi Nabi kita patah, pecah dan terperosok masuk dalam pipi kanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan nak tarik guna tangan tu tak boleh, sehingga ada seorang sahabat tarik besi tersebut dengan giginya. Cerita ni cerita yang panjang tuan-tuan sekalian. Akhirnya Nabi kita berehat di kaki Jabal Uhud. Kaki bukit Uhud ni ada gua, sehingga sekarang gua itu masih lagi berwangi oleh kerana terkena percikan darah Nabi kita. Yang syahid 70 orang. Syahid 70 orang dalam kalangan muslimin, dan yang besar sekali antaranya Mus'ab bin Umair, antaranya Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ini antara lain adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Antara lain adalah Hanzalah. Tuan-tuan dengar kisah Hanzalah. Malam tu dia bersama dengan isteri dia, tapi tak sempat nak mandi junub, terus di palu peperangan dia datang. Akhirnya dia wafat, dia meninggal dunia syahid. Jasad dia dimandikan oleh para malaikat, mandi junub. Nabi kita nampak, sahabat nampak. Tu jarang sahabat-sahabat nampak. Nabi kita memang nampak. Sahabat tanya Rasulullah pasal apa jadi macam tu. Nabi kita cerita balik. Dia dimandikan oleh para malaikat akan menjadi penghuni syurga. Tuan-tuan yang kita nak ziarah kejap lagi ni semuanya ahli syurga. Semua ahli syurga ini semua orang mati syahid. Ini semua orang yang mengkorbankan diri mereka nak bagi sampaikan agama Islam kepada kita di Malaysia, kita di Nusantara. Siapa dia? Sayyidina Hamzah dan kawan-kawannya yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Nabi kita bermati-matian memandikan darah nak bagi agama Islam sampai kepada kita. Sayangnya Nabi kita kepada kita semua. Tuan-tuan, mari sama-sama kita berdiri dekat, kita